Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat hormati, setelah pemergian Daim Zainuddin, sekutu rapat Tun Dr. Mahathir, antara kematian yang mengejutkan seluruh Malaysia, terutamanya Mahathir, di mana Tun Daim Zainuddin telah pergi. Namun, setelah Daim Zainuddin sudah tiada, ini adalah antara persoalan yang paling utama berkaitan dengan kes Mahkamah Allahyarham. Saudara-saudara, setelah kes Mahkamah Allahyarham, di mana pendakwaan telah mengumumkan keputusan. Dalam satu perkongsian, pendakwaan dalam satu keputusan memahami keadaan keluarga Allahyarham, terutamanya istri ataupun balu Daim Zainuddin, Naimah Khalid. Pendakwaan faham keluarga mahu bersihkan nama Daim, tapi ini takdir kenyataan daripada timbalan pendakwa raya. Pihak pendakwaan memberitahu Mahkamah Session pada Rabu bahawa pihaknya memahami niat ahli keluarga mahu membersihkan nama bekas Menteri Kewangan Allahyarham Tun Daim Zainuddin. Bagaimanapun, timbalan pendakwa raya Datuk Wan Shaharuddin Wan Ladin berharap ahli keluarga Daim berlapang dada selepas pemergian tokoh korporat itu. Pihak pendakwaan tidak berniat untuk meneruskan prosiding selepas Tun Daim meninggal dunia. Itu sahaja. Berkaitan dengan ini, ada satu lagi pendedahan yang menggemparkan. Dikongsikan di Malaysia kini, pejuang tak mahu kes Daim ditutup. Tuntut AG, SPRM jawab tuduhan. Saudara-saudara yang saya amat hormati, adakah dengan ini, kalau tak nak kes Allahyarham Tun Daim Zainuddin ditutup, adakah kes ini akan diteruskan? Tapi persoalannya, bagaimana nak teruskan kes sekiranya yang tertuduh sudah tiada? Nah, saudara-saudara, Parti Pejuang Tanah Air tidak bersetuju tindakan pihak berkuasa membatalkan pertuduhan terhadap sahabat lamanya Daim Zainuddin. Ketua penerangannya Rafiq Rashid menuntut Peguam Negara Muhammad Dusuki Mokhtar dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki untuk menjawab apakah benar Allahyarham telah mencuri uang rakyat. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini tuan-tuan dan puan, mungkin di pihak keluarga Allahyarham mereka masih mahu meneruskan kes ini, proceeding. Tapi timbalan pendakwa raya sudah membuat pengumuman. Tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara, berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah, kalaulah di dalam skandal rasuah ini melibatkan nama-nama besar kepimpinan politik kerajaan negeri Sabah yang melibatkan ahli-ahli terbesar, adun, parlimen, YB di dalam kepimpinan tertinggi kerajaan negeri Sabah GRS, adakah akan ada kesan yang buruk terhadap kepimpinan yang diketuai oleh Ketua Menteri Sabah hari ini, Haji Jinor. Berkaitan dengan ini, bagaimana pula dengan pandangan sesetengah orang? Ini adalah konspirasi politik untuk menjatuhkan Haji Jinor. Tuan-tuan dan puan, akhirnya ini berbalik kepada satu persoalan yang paling utama, yaitu adakah DUN Sabah akan bubar lebih awal? Perkongsian daripada Shahabuddin bertarik 18 November. Haji bubar DUN Sabah lebih awal
Dakwaan rasuah melibatkan beberapa adun di Sabah terus menjadi isu hangat, malah semakin hari semakin menghangat. Selain beberapa adun, nama Ketua Menteri Haji Jinur juga turut dikaitkan sama dengan perlakuan rasuah itu. Di samping rakaman audio yang didedahkan oleh seorang pemberi maklumat sudah bertebaran di media sosial, SPRM sendiri sudah memulakan langkah melakukan siasatan. Sehingga ini dilaporkan seramai 5 adun Sabah sudah diambil keterangan. Beberapa pemimpin UMNO kemudiannya tampil mendesak agar siasatan menyeluruh dilakukan SPRM dalam isu berkenaan. Maksud menyeluruh itu tentulah selain adun-adun yang harus disiasat, pemberi maklumat yang sebelum ini memohon perlindungan sebagai saksi, serta Haji Ji sendiri mestilah juga disiasat sama. Jika tidak disiasat semua mereka itu, tidaklah menyeluruh namanya. Berdepan perkembangan ini, Haji Ji menggesa JRS agar meningkatkan usaha melawan fitnah. Apa yang saya maksudkan ialah taktik kotor pembangkang serta konco-konco mereka yang bersekongkol ingin menjatuhkan kerajaan GRSPH plus melalui sebaran fitnah, pelbagai tuduhan dan pembohongan terhadap kerajaan negeri dan kepimpinan parti. Inilah cabaran semasa yang wajib kita perangi habis-habisan, kerana ia boleh meracuni pemikiran rakyat untuk membenci kerajaan dan kepimpinan parti. Haji Ji menegaskan demikian susulan kenyataan bekas CEO Sabah Mineral Management SMM, John T. Enggihon, mendakwa beliau memiliki bukti bahawa Ketua Menteri Sabah menyalahgunakan kuasa. Pokoknya, politik Sabah tidak akan aman sehingga tarik PRN diadakan. Apalagi Haji Ji sendiri sedar isu rasuah ini ditafsirkannya hanya bertujuan untuk menggugat kerajaan negeri pimpinannya menjelang PRN akan datang. Dengan itu, Haji Ji pastinya sekarang ini paling tertekan dengan isu rasuah yang timbul secara tiba-tiba ini. Tetapi jika isu rasuah ini berterusan menjadi percakapan dan hari demi hari makin banyak perkara mengejutkan berlaku, mampukah beliau bertahan? Lalu sebagai jalan pintas untuk mengekalkan kuasa dan mengelakkan keadaan bertambah buruk, apakah mungkin Haji Ji akan membubarkan DUN Sabah lebih awal? Apakah PRN Sabah diadakan sebelum berakhir tahun 2024 atau barangkali seawal Januari 2025? Para saudara, sebelum ini CM Sabah telah membuat pengumuman bahawa tarik PRN adalah pada Oktober 2025. Tapi bagaimana pula dengan ulasan Syahabuddin Husin ini? Saudara-saudara, kalau benarlah Ketua Menteri Sabah terlibat dengan kes mahkamah, kalaulah rasuah ini melibatkan nama beliau dan beliau akan terlibat dengan kes mahkamah, adakah beliau masih layak untuk memegang jawatan itu? Ataupun mungkin lebih teruk, mana-mana ahli politik yang terlibat di dalam isu skandal rasuah ini akan ditangkap? Apa komen Anda?